Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk PDPR kita pada hari ini, kita akan melihat dulu bab 1. Okey, tujuan perniagaan. Okey, di dalam bab ini kita akan dapat menerangkan tujuan perniagaan, membezakan bentuk milikan perniagaan, mengklasifikasikan perniagaan mengikut saiz, skala, sektor. Okey. Membezakan perkembangan perniagaan dalam sektor utama, kedua dan ketiga. Baik, jadi untuk hari ini kita hanya akan melihat 1.0 dan 1.1. Okey, kita terus dengan definisi perniagaan. Definisi perniagaan merupakan satu urus niaga jual beli barang atau perkhidmatan antara penjual dengan pembeli bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okey, di sini menunjukkan barang atau perkhidmatan. Okey, barang ini merupakan satu benda yang mempunyai bentuk fizikal, sama ada biasanya dalam bentuk objek lah yang kita boleh sentuh dan kita boleh lihat. Okey, manakala perkhidmatan ni adalah satu aktiviti yang memberikan faedah kepada pengguna dan peniaga, di mana ia lebih kepada menggunakan kemahiran dan kepakaran. Okey, penjual di sini merujuk kepada peniaga, dan pembeli di sini merujuk kepada kita lah sebagai pembeli. Okey, keperluan ialah benda yang kita perlu ada untuk kita meneruskan kehidupan yang perlu dipenuhi oleh semua manusia tanpa mengira pendapatan, jantina, umur dan sebagainya. Okey, kiranya keperluan ni satu benda yang wajib ada. Okey, manakala kehendak, kehendak ni merupakan satu keinginan manusia untuk hidup dengan lebih selesa. Okey, ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Okey, itu maksudnya perniagaan. Okey, urus niaga jual beli barang atau perkhidmatan antara penjual dengan pembeli bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okey, kita lihat konsep asas perniagaan. Okey, ada 6. Okey, yang pertama ialah pertukaran nilai. Okey, pertukaran nilai ni melibatkan tindakan pembeli memberikan sesuatu yang bernilai. Okey, maksudnya bila berlaku suatu urus niaga, okey, pembeli akan dapat barang atau perkhidmatan, manakala penjual akan dapat wang. Okey, memuaskan kehendak dan keperluan pengguna. Okey, ini tadi cikgu dah terangkan. Okey, keuntungan perniagaan. Semua perniagaan menginginkan, objektif utama mereka ialah mendapat keuntungan. Jadi macam mana kita nak dapat keuntungan? Jumlah jualan kita akan tolak dengan jumlah kos. Okey, seterusnya ialah kontrak perniagaan. Okey, di mana berlaku perjanjian antara dua atau lebih individu. Okey, biasanya penjual dan pembeli lah. Okey, barang dan perkhidmatan pun cikgu dah terangkan tadi apa dia barang. Okey, benda yang dalam bentuk fizikal lah, yang kita boleh sentuh, kita pegang. Contohnya macam buku, pensel, beg. Okey, perkhidmatan pula merupakan satu benda yang memerlukan kepakaran, kepakaran dan juga kemahiran. Okey, contohnya macam guru, pensyarah, peguam, doktor, mereka menggunakan kemahiran dan kepakaran mereka. Mereka tak jual produk, tak jual produk. Okey, seterusnya kita nak lihat, ini tadi penjual dan pembeli, penjual dan pembeli, peniaga dan kita lah sebagai pembeli. Okey, kita lihat perbezaan di antara barang dan perkhidmatan. Okey, dalam subtopik ini, soalan ini memang favorite, selalu ditanya.
Okey, aktiviti berasaskan barang, aktiviti berasaskan perkhidmatan. Okey, menghasilkan barang fizikal dapat dilihat, disentuh atau dipegang. Ini tadi yang cikgu kata, buku, beg, pensel, okey, yang kita boleh pegang. Okey, yang kedua kita lihat berasaskan perkhidmatan. Okey, aktiviti memberi manfaat kepada orang lain, keselesaan, kepuasan dan kecekapan kepada pengguna. Contoh macam pemandu Grab, ataupun Foodpanda. Sekarang ni Foodpanda, Courier. Okey, itu adalah contoh aktiviti berasaskan perkhidmatan. Okey, seterusnya kita terus kepada subtopik kita yang kedua. Okey, 1.1. Kita nak lihat pula tujuan perniagaan. Okey, kenapa perniagaan tu ditubuhkan? Okey, tujuan utama ialah untuk menawarkan barang dan perkhidmatan. Okey, baik. Kalau tak ada perniagaan, kita tak dapat nak beli barang dan kita tak dapat nak menggunakan perkhidmatan. Okey, jadi dengan adanya perniagaan, mereka akan menawarkan barang atau perkhidmatan kepada kita lah. Okey, okey. Jadi sekarang kita nak lihat contoh-contoh barang dan perkhidmatan. Okey, di sini kita dapat lihat Pro2. Okey, ini ialah pengangkutan kontena. Okey, ini adalah perkhidmatan, ini adalah barang. Okey, kereta. Okey, pilot. Okey, pilot adalah perkhidmatan, juruterbang. Okey, ini adalah rumah. Rumah adalah barang. Okey, GDEX adalah satu bentuk perkhidmatan. Kurier, penghantaran. Kita sekarang ni di zaman serba canggih. Okey, banyak pembelian menggunakan online. Okey, e-pembayaran, e-pemasaran, semuanya pakai online. Jadi penghantaran juga menggunakan merupakan perkhidmatan. Kita ada GDEX, kita ada pos laju, kita ada JNT, okey, kita ada CityLink, banyaklah sekarang ni, okey. Okey, ini adalah barang. Okey, beras, Milo, susu. Okey, kita ada Sunquick. Okey, ini adalah jenis-jenis perniagaan barang. Okey, seterusnya kita nak lihat perkhidmat. Okey, kita nak tengok pula jenis-jenis. Okey, jenis-jenis perniagaan. Okey, kita ada perniagaan yang bermotifkan untung ataupun kita singkatkan singkatan nama dia OBU, organisasi bermotifkan untung. Manakala yang kedua, organisasi bukan bermotifkan untung ataupun kita panggil OBBU. Okey, OBBU. Okey, terus kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan OBU dan OBBU. Okey, contohnya ini adalah perniagaan-perniagaan OBU bermotifkan untung. Petronas, Subway, T-Life, 7-Eleven. Okey, ini contoh perniagaan yang bermotifkan keuntungan. Okey, apa pula perniagaan yang tidak bermotifkan untung? Bukan bermotifkan untung. OBBU. Okey. Antaranya ialah Rumah Nur Hikmah, Pusat Jaga Anak Yatim dan Ibu Tunggal. Magna ialah Pusat Kanser, Majlis Kanser Negara Nasional. Okey, kita ada Rumah Seri Kenangan, Rumah Kebajikan Masyarakat. Kita ada Mercy, Mercy Malaysia yang beri bantuan-bantuan kemanusiaan. Okey, kita ada Persatuan Pencinta Alam Malaysia. Jadi kita tahu OBBU ni lebih kepada kebajikan. Okey, memberi bantuan kepada mereka yang kurang berkemampuan. Okey, banyak lagi NGO, badan bukan kerajaan yang memberi bantuan secara percuma kepada mereka yang memerlukan lah. Okey, jadi ini adalah jenis OBBU. Okey, seterusnya kita lihat bagi organisasi yang bermotifkan untung, keuntungan itu perlu untuk mengukur tahap prestasi perniagaan mereka.
menentukan hala tuju perniagaan, memastikan kelangsungan perniagaan, melambangkan imej perniagaan, menarik pelaburan baharu, menjalankan tanggungjawab sosial. Tanggungjawab sosial di sini bermaksud membantu mereka yang kurang berkemampuan. Okay? Contohnya, memberi bantuan kepada rumah anak-anak yatim, contohnya. Okey, seterusnya mengembangkan perniagaan lah. Sama ada membesarkan perniagaan sedia ada ataupun membuka cawangan lain. Itu menunjukkan satu perkara pengembangan dalam perniagaan. Okey, seterusnya kita lihat kaedah perniagaan bagi organisasi bukan bermotifkan untung. Okey, kita ada 3 kaedah perniagaan OBBU. Okey, yang pertama ialah secara percuma. Okey, di mana mereka beri secara percuma, bukan untuk dijual sebab bukan bermotifkan untung. Okey. Okey, yang kedua, jualan pada harga di bawah kos. Okey. Okey, harga yang dikenakan adalah lebih rendah berbanding dengan kos sebenar. Contohnya, beli pada harga RM1 dan jual pada harga 80 sen. Itu maksudnya pada harga di bawah kos. Okey. Okey. Kalau jualan pada harga kos, okey. Jualan pada harga di bawah kos juga merujuk kepada subsidi lah. Okey. Barang-barang yang dijual mendapat subsidi daripada pihak kerajaan. Contohnya minyak. Okey, minyak petrol. Okey. Jadi contohnya harga minyak ialah RM2, tapi kita beli dengan harga RM1.80. Itu contohnya jual pada harga kos. Okey, barang-barang yang mendapat subsidi daripada kerajaan. Okey, jualan pada harga kos. Okey, tiada sebarang keuntungan diperoleh oleh penjual. Contoh harga RM1, jual RM1. Maksudnya tak ada apa-apa keuntungan. Okey. Okey, jadi ini 3 kaedah perniagaan yang digunakan oleh organisasi bukan bermotifkan untung. Okey. Jadi contoh lain selain daripada itu ialah FOMCA. FOMCA ni adalah gabungan persatuan-persatuan pengguna Malaysia. Okey. Jadi untuk kelas kita hari ini, cikgu rasa cukup 2 subtopik sahaja, 1.0 dan 1.1. Baik, sekiranya ada masalah, pelajar-pelajar bolehlah bertanya, okey, selepas ini. Okey, sekian, terima kasih.